Didik TV KPM. Oh, ada pahit-pahit bagi dia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Kita nak ingatkan kepada semua yang sedang bersama-sama kita pada hari ini untuk calon SPM, Abang Fizi nak doakan yang terbaik kepada semua. Yang paling penting, jaga SOP, kena bertenang, jawab dengan penuh senyuman, okey, dengan penuh keyakinan. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama ulang kaji tentang mata pelajaran vocational, iaitu kerja paip domestik bahagian A dan bahagian B. Kita bersama dengan seorang guru yang sememangnya cukup kacak. Nak tahu sekacak mana? Jom saksikan profil beliau. Siapa cikgu kita pada hari ini ni? Ayo saksikan. Ya, kita bersama dengan seorang guru dan orang Melaka katanya dengan pengalaman 17 tahun mengajar daripada sekolah SMK Kelebang Besar. Kita bersama dengan Cikgu Hasbullah. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, saya macam biasa, sihat walafiat. Kalau tak sihat tentu tak datang sini. Dah lama betul tak ke Melaka Cikgu, perkena apa nama coconut shake? Ya, betul. Ya, Cikgu ada masa singgah sana. Wah. Cikgu, hari ini Ya. kita akan mengulang kaji kerja paip domestik dengan ceritanya calon-calon SPM kita ni bakal menjawab pada 29 Mac ini Cikgu ya. Ya, betul. Jadi Cikgu, jom kita bercerita tentang format soalan pada hari ini Cikgu. Ya. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Untuk kali ini saya akan menerangkan format soalan SPM 2021 yang mana menggunakan kurikulum standard sekolah menengah ataupun KSSM. Jadi, soalan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Yang mana soalan bahagian A terdapat 15 soalan mewakili kepada 60 markah dan juga 4 soalan bahagian B mewakili 40 markah. Jadi, apa yang kita kena faham, format dahulu KBSM tak sama dengan KSM. Yang mana KBSM dia ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. KSM ada 2 bahagian saja, iaitu bahagian A dan B. Jadi, masa menjawab atau masa calon untuk menjawab soalan adalah 2 jam sahaja. Berbanding dengan KBSM yang mana peruntukan masa untuk menjawab soalan peperiksaan adalah 2 jam 30 minit. 2 jam setengah Cikgu ya? Ya, berbeza 30 minit. Dikurangkan 30 minit. Baik Cikgu. Okey, kita tengok kepada bahagian A. Ini secara umum bentuk soalan bahagian A, yang mana secara umumnya ada 5 bentuk. Okey. Yang pertama, pilih betul atau salah. Bentuk yang kedua, susun langkah kerja. Yang ketiga, pilih penyataan yang betul. Yang keempat, mentafsir lukisan. Dan yang kelima ini adalah yang terbaru. Yang mana ia menulis langkah kerja ataupun penyataan. Berbeza dengan susun langkah kerja. Yang mana susun langkah kerja, kita diberi langkah kerja, kita susun. Tetapi tulis langkah kerja, stimulus ataupun grafik diberi, murid-murid kena tulis langkah kerja, tak diberi pilihan untuk ditulis. Okey, baik Cikgu, faham Cikgu. Untuk bahagian B. Okay, untuk soalan bahagian B kita ada umumnya ada 4 bentuk, iaitu dalam memahami, mengaplikasi, analisis dan juga menilai. Jadi
bentuk bahagian B ni dia boleh digabungkan. Kemungkinan soalan boleh digabungkan. Memahami dengan mengaplikasi boleh digabungkan dalam satu soalan. Okey, boleh juga berdiri sendiri, yang mana mungkin soalan menganalisis ataupun soalan mengira, dia hanya berdiri sendiri, tak bergabung dengan soalan yang bentuk yang lain. Faham. Jadi boleh digabungkan ataupun dia boleh berdiri sendiri. Okey. Jadi ini bentuk soalan bahagian B. Baik, itulah dia di antara dua bentuk soalan yang akan dijawab oleh calon-calon SPM kita bagi kerja pipe domestik kertas 1 bahagian A dan juga bahagian B. Itulah di antara format soalannya, cikgu, ya? Ya, betul. Baiklah, kita rehat seketika, cikgu. Ya, boleh. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi, ditemani oleh Cikgu Hasbullah daripada SMK Kelebang Besar. Beliau merupakan guru MPB kerja pipe domestik. Memang kena dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kerja pipe domestik kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Katanya akan dijawab oleh calon SPM kita pada 29 hari bulan 3 2022. Baik, cikgu, kita teruskan dengan ulang kaji kita pada hari ini, cikgu. Silakan, Cikgu Hasbullah. Okey, baiklah, kita akan tengok bagaimana bentuk soalan bahagian A. Baik, cikgu. Okey. Fizi, cuba tengok. Dua bentuk soalan ni ada beza tak? Ada beza, cikgu. Apa beza dia? Beza dia yang sebelah tu bergambar, cikgu. Okey. Yang sebelah lagi dia kena tanda betul dengan pangkah, cikgu. Okey. Jadi ini bentuk soalan bahagian A, dia kemungkinan akan ada stimulus. Ini dipanggil stimulus ataupun mungkin bahan grafik. Baik, cikgu. Untuk kita jawab menggunakan grafik. Ada soalan yang hanya penyataan saja tanpa ada grafik. Okey. Yang kedua dia beza dia, kalau kita tengok soalan dia suruh tulis betul dan salah. Yang ini right dan pangkah. Kena tanda, cikgu. Ya, tapi dalam konteks sama, pilih betul salah. Kena perhatikan betul-betul, jangan salah faham. Baik, Baca soalan. Paling penting, baca arahan. Sebelum jawab, baca arahan sekali, dua kali, tiga kali pun tak apa. Fahamkan betul-betul. Faham. Okey. Jadi teknik untuk menjawab soalan bahagian A, pilih betul salah. Tip dia. Okey. Jika ada 5 soalan, positif dia akan ada 3, negatif akan ada 2. Kebiasaan dia begitu. 3, 2. Sekiranya 4, dia akan jadi berapa, Fizi? Positif dan negatif akan jadi berapa? Positif akan jadi 4, negatif jadi 1, cikgu. Kalau 4 soalan. Jadi okay, kalau 4 benda punya dia pernyataan dua-dua, dia. cikgu. Ya, dua-dua. Cikgu. Fizi pun dah faham. Trik dia Kau itu. faham tak? Baik. Kita kena faham dia punya, kita kena faham tip dia atau Baik, teknik dia. Baik, cikgu. Dua kalau 4 pernyataan, kita akan tengok 2 positif, 2 negatif. Baik, cikgu. 5 pernyataan, 3 positif, 2 negatif. Jadi kena perhatikan betul-betul dan kena faham betul-betul. Faham, cikgu. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok kepada konteks kerja apa yang diminta. Okey, apa soalan tu hendak? Apa kehendak soalan? Okey. Dalam konteks ni contoh dia, tandakan betul pernyataan langkah kerja menyambung. Murid-murid kena faham. Menyambung pipe PVC ni salah satu daripada proses kerja penyambungan pipe PVC. Salah satu. Dia ada kerja potong, dia ada kerja ukur. Jadi ini salah satu daripada konteks kerja, proses kerja dia. Jadi semua pernyataan ni sebenarnya betul. Pernyataan betul. Dalam konteks kerja pipe domestik, dalam kerja PVC adalah betul. Tetapi kehendak soalan hanya kepada menyambung saja. Kena fahamkan. Faham, cikgu. Itu sebab tu saya terangkan atau saya beritahu, kena baca 2-3 kali, cari mana apa soalan tu atau kehendak soalan. Okey. Sama juga dengan yang kedua ni. Pernyataan punca kemalangan. Okey? Di tempat kerja. Jadi yang ini pun punca kemalangan dia semua adalah betul. Tetapi
soalan hanya minta punca pengenalan di tempat kerja. Penyataan punca di tempat kerja. Kata kunci dia, cikgu. Kata kunci dia. Kena faham kata kunci baru kita boleh jawab soalan yang seterusnya. Okey, itu tip dia. Faham, cikgu. 4 pernyataan, 2 positif, 2 negatif. Kalau 5 pernyataan, jika 5 pernyataan, 3 negatif, 3 positif, 2 negatif. Okey. Faham, cikgu. Seterusnya. Tengok soalan untuk susun langkah kerja. Sama juga diberi stimulus ataupun ada grafik. Jadi pastikan calon-calon tengok grafik. Okey, murid-murid kena tengok grafik dulu. Gambar apa yang diberi. Jangan kita fikir kita tahu tapi kita buat apa yang kita faham. Soalan bila kita menjawab, pastikan tengok apa yang grafik ataupun stimulus beri dan juga arahan dia. Baru kita boleh menjawab. Okey, dalam kes ni sama. Cuma beza dia, yang pertama ni susun langkah kerja ABC saja. Maknanya kita pilih daripada langkah kerja ni, kita susun ABC. Baik, cikgu. Yang ini berbeza. Walaupun sama tapi beza dia tulis balik langkah kerja. Salin tak, cikgu? Ya, salin balik langkah kerja. Tapi ini kita akan bincangkan lebih lanjut nanti. Dia akan ada masalah-masalah teknikal yang kecil tetapi memberi kesan yang besar kepada markah. Oh, dia ada satu pernyataan pengacau, cikgu, ya? Ya, nanti kita akan tengok dia. Jadi dalam kes ni, okey, dalam soalan bahagian ni, murid-murid pastikan dulu kalau untuk dapat markah minimum. Okey, mungkin 1 atau 2 mungkin dah tak tahu sangat kata markah minimum, kita cari yang pertama dan juga yang terakhir. Tip dia. Cari langkah kerja yang pertama dan terakhir. Dan biasanya soalan macam ni, kita boleh baca, boleh nampak mana yang pertama dan yang terakhir. Okey, cuba Fizi. Jika A, B, C, D dan E, rasanya mana yang nampak macam pertama? Kalau kita susah sangat. Kita tengok ayat dia. Kata kerja, mengetat, membuka, memasang, meletak, memusing. Jadi, mana yang rasa-rasa boleh nampak yang macam pertama dia? Pertama dia macam mengetat, cikgu. Mengetat. Nampak macam mengetat, tapi kurang tepat. Okey. Buka. Membuka. Baiklah, cikgu. Saya punya mata jauh sikit juga tak nampak, cikgu, ya. Yang membuka. Jadi, membuka akan jadi yang pertama. Faham, membuka, ragum. Okey? Lepas tu kita akan cari mana yang terakhir. Baca satu-satu, kita akan tengok. Last kali atau yang terakhir kali kita tengok. Memusing, memulas, memotong hingga paip terpotong. Jadi kalau baca pernyataan tu kita tahu itu yang akhir. Yang lain ni semua tak ada kaitan. Maksudnya dia tak ada menunjukkan yang itu adalah ayat yang ataupun kata kerja yang terakhir. Faham, cikgu? E yang kita nampak yang terakhir. Jadi yang ini E, yang ini B, cikgu. Membuka. 2 markah minimum kita dah dapat. Itu dia punya tip dia. Dapatkan yang pertama, dapat yang terakhir. Jadi mungkin kemungkinan yang langkah 2, 3, 4 ni mungkin sukar sikit je lah. Kita nak pusing kan. Faham kan? Jadi dapatkan langkah pertama dan terakhir. Sama juga dalam kes ini. Dapatkan langkah pertama dan yang terakhir. Tanda, bina garisan lurus. Bina garisan garisan bersudut. Bina bulatan. Tandakan pusat bulatan. Kalau macam mungkin kompleks sikit, susah kan? Tapi itu saya kata kita kena rujuk balik. Pasal apa? Murid-murid dah belajar melukis lukisan ni, jadi kita tahu yang mana mula dan akhir. Faham. Tapi juga dapatkan yang pertama dan terakhir dalam bentuk soalan ni. Okey. Seterusnya. Soalan pilih pernyataan atau langkah kerja yang betul. Jadi dalam kes ini biasanya ada 6 ataupun 5. Ya, kalau kan markah dia atau markah dia 5, biasanya ada 5 pernyataan yang betul, 2 pernyataan tak betul atau yang tak berkaitan. Jadi murid kena pilih pernyataan yang betul dan tulis balik. Baca ayat. Kadang-kala ada arahan kerja, dia suruh pilih, lepas tu susun. Ada yang arahan dia pilih dan tulis. Jadi bila pilih dan tulis, maksudnya kita pilih yang betul, tulis saja, tak perlu susun. Kena salin balik, cikgu. Salin saja yang betul. Ada arahan pilih dan susun. Bila pilih dan susun, maksudnya kena pilih, lepas tu kena susun langkah dia, mana 1, nombor 2, nombor 3. Itu berbeza. Nampak tak dia punya perbezaan dia, arahan dia. Kita kena faham arahan dia. Okey? Faham, cikgu. Jadi dalam kes ni kita kena tengok kepada grafik. Saya akan ulang balik. Kalau di sekolah pun saya akan ulang balik. Tengok gambar rajah.
Kita menjawab berdasarkan gambar rajah yang diberi. Okey, bukan berdasarkan apa yang kita tahu. Gambar rajah tu akan membimbing kita apa yang kita tak faham. Faham Okey. juga. Untuk rajah 6, soalan yang sebelumnya sebelah ni. Sama juga kes dia. Ini sama dia menghampiri sama, kecuali dia grafik saja. Mungkin grafik menggunakan grafik sebenar. Okey. Mungkin grafik yang digunakan adalah grafik daripada grafik yang lain. Okey. Tapi pendek kata ataupun secara umum dia, fahamkan soalan, fahamkan arahan. Faham. Pilih dan tulis, pilih dan susun. Dua benda yang berbeza. Boleh faham Faham Pilih? juga, faham Okey. juga. Seterusnya, kita tengok soalan satu lagi. Mentafsir lukisan. Jadi dalam kes ni melibatkan dipanggil taking off ataupun lukisan perpaipan. Jadi lukisan perpaipan kita akan ada dua, iaitu lukisan skematik dengan isometri. Jadi bentuk soalan yang dibentangkan biasanya untuk mentafsir lukisan, ianya dalam bentuk lukisan isometri. Kebiasaannya lah. Okay? Kebiasaan kadang-kadang ada juga dalam bentuk skematik, tapi bila skematik ni dia kurang sikit dia punya nampak. Yang ni isometri. Ini skematik. Oh, skematik. Ya, skematik dia maksudnya dia pandangan sala aja. Isometri dia sangat nampak 3 dimensi. Itu beza dia. Faham, Okey, isometri dia 3 dimensi lah. Jadi dalam konteks ni dia adakan dua bentuk. Satu, gambar rajah diberi, kita kena keluarkan apa yang ada dalam dia. Siku ada berapa, kita kira kita akan masukkan dalam kuantiti dia. Itu satu bentuk dia. Bentuk yang kedua, yang mana kita perlu lengkapkan lukisan tersebut. Contoh dia, dalam kes ni, kita kena lengkapkan lukisan. Kita kena lukis larian perpaipan. Oh, ni kita kena lukis je. Ya, kita lengkap. Jadi dah dua bentuk. Satu, kita keluarkan bahan. Yang kedua, kita lukis lukisan dia. Okey, seterusnya. Faham juga. Ini yang terbaru. Okey, untuk SSM, kita akan ada bentuk tulis langkah kerja berbeza dengan tadi. Tadi kita ada pernyataan, kita hanya pilih. Betul eh? Tapi yang kali ini diberi stimulus. Calon ataupun murid perlu menulis langkah kerja. Jadi ini tahap dia tinggi sikit. Tahap memang tinggi. Maksudnya kita tak ada garis panduan, perlu menulis. Jadi dalam konteks ni, tip dia, tuan-tuan atau murid-murid kena tengok gambar rajah sekali lagi. Sini, tengok gambar rajah. Daripada gambar rajah ni kita boleh nampak apa yang kita boleh bangunkan. Contoh, kita nampak mesin pembenang. Apa yang kita nampak? Kita nampak paip tengah benang. Okey, dia telah dibenang. Okey? Jadi daripada gambar ni ataupun daripada gambar rajah ni, kita boleh bangunkan langkah kerja. Dalam kes ni diminta langkah kerja. Soalan minta langkah kerja. Lengkapkan langkah kerja membenang paip keliling. Dan diberi satu contoh dia, hidupkan elektrik. Jadi apa yang pertama langkah kerja dia? Kita tengok ada paip besi. Dah tentulah kita masukkan paip besi. Faham juga. Masukkan paip besi dalam mesin pembenang. Guna ayat mudah. Jangan kita terlalu kompleks sangat dengan part atau bahagian-bahagian dia sendi-sendi dia. Ayat yang mudah difahami. Ya, jadi faham. Masukkan batang paip dalam mesin pembenang. Satu langkah. Baik. Dan sama yang kedua. Lepas tu apa? Dah masuk benang, batang paip, kita ketatkan pula. Ketatkan batang paip. Faham juga. Kemudian hidupkan Swiss. Dan seterusnya. Tekan mesin Swiss. Lepas tu mesin berjalan, kita benangkan dia. Jadi untuk langkah kerja, bila kata macam ni, dia soal jawapan dia tak terhad. Kita boleh bangunkan soalan sendiri, bangunkan jawapan berdasarkan kefahaman kita. Selagi mana ianya mengikut turutan. Faham juga. Dalam kes ni pula, soalan ni ada yang dipanggil soalan terbuka. Maksudnya punya respon atau jawapan calon tak terhad. Contoh, Fizi. Baik juga. Nyatakan 5 aktiviti yang boleh diamalkan untuk menggalakkan komunikasi secara lisan. Lisan maksudnya bercakap. 5 Contoh aktiviti satu. juga. Contoh satu. Yang bangun. Contoh Fizi. Apa aktiviti yang boleh digunakan? Kita bercakap je go. Bercakap. Dalam platform apa? Dalam platform Kalau peringkat sekolah, apa platform yang boleh gunakan untuk bercakap? untuk bercakap je go. Untuk murid, untuk menggalakkan aktiviti dia bercakap. Aktiviti dia macam-macam je go. Contoh satu.
Platform dia antaranya Kelab Pidato. Pandai Fizi. Boleh bercakap, cikgu. Satu markah dah dapat. Nah, itu dia. Itu yang satu markah, cikgu. Ya, satu Cantik. markah maksudnya Faham, menyertai Kelab Pidato. Satu markah. Ya, Jadi cikgu. respon dia terbuka, tak terhad. Benar tak Fizi? Dia ada soalan yang terhad. Macam kes ini, soalan respon dia ataupun jawapan dia terhad. Maksudnya dia akan pergi kepada kerja ni saja. Tapi bila katakan macam kes ni komunikasi, respon atau jawapan dia tidak terhad. Macam-macam jawapan boleh mendapat. Jangan tinggal. Terpulang atas kefahaman Ya, kita, cikgu. Fizi, betul. Okey. Baik, kita harapkan kawan-kawan cacuran SPM yang ambil kertas kerja paid domestik ni faham dengan penerangan apa yang telah pun Cikgu Hasbullah terangkan. Kita rehat seketika, kita minum air dulu, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 di TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Hasbullah daripada SMK Kelebang Besar. Cikgu Hasbullah ni adalah guru MPV kerja paid domestik. Jadi kita harapkan semua calon SPM yang mengambil kertas ini dapat menumpukan sepenuh perhatian untuk apa yang bakal diperkatakan oleh Cikgu Hasbullah ni. Baik Cikgu, jom kita sambung dengan bahagian B, Cikgu. Okey. Cara-cara menjawab bahagian B pula, Cikgu. Terima kasih Fizi. Okey, kita akan tengok kepada bahagian B. Fokus saya pada hari ini untuk bahagian B kepada soalan yang dia bukan panggil favorite. Dia panggil soalan ni dia Selalu keluar. kebarangkalian selalu keluar tu memang tiap-tiap tahun dia akan ada soalan begini. Baik, Cikgu. Okey, fokus kita Jadi soalan bahagian B dalam konteks ni digabungkan dua bentuk, iaitu analisis dengan menilai. Dia tak berdiri sendiri, digabungkan dua. Okey. Jadi sumber ni saya ambil daripada percubaan SPM. Baik, Cikgu. Okay. Contoh dia, Raja X menunjukkan kedudukan lekapan sanitari dari tangki simpanan di sebuah tandas awam. Soalan dia, berdasarkan situasi yang ditunjukkan dalam Raja X, cadangkan. Okey, Fizi, bila masa cadangkan, respon dia terhad ke atau terbuka? Terbuka, Cikgu. Sangat terbuka. Sebab cadangan. Cadangan. Ya. Betul. Cadangkan Baik, jenis paip yang sesuai digunakan untuk membuat penyambungan dari tangki simpanan air ke lekapan tersebut. Baik, Cikgu. Calon murid-murid kena faham. Bila dikatakan cadang, respon dia adalah terbuka. Macam-macam jawapan, pelbagai jawapan yang boleh murid-murid beri. Kemukakan atau beri. Jadi, dalam konteks ni, kita belajar modul 4, 5 jenis paip. Okey? Paip besi bergawani, paip PVC, paip poli, paip kulit tangkarat dan paip UPVC. Okey. Jadi dalam kes ni UPVC tak boleh digunakan. Paip UPVC sebab apa? Paip UPVC adalah untuk paip salur air daripada bumbung. Biasa kalau paip PVC tahu yang putih besar tu. Yang kat luar rumah. Faham, Cikgu. Itu paip UPVC. Jadi satu dah tolak tepi. Jadi tinggal 4 jenis paip yang boleh kita gunakan. Faham Faham, Cikgu. Jadi jawapan boleh jadi 4. Pilih salah satu yang mana sesuai. Bila kata cadang, kita kena faham. Jadi dalam kes ni, paip dengan paip jenis PVC, kulit tangkarat, besi bergawani dan juga Poli, Cikgu. poli. Jadi kalau PVC nak pakai paip apa? Saya rasa saya guna paip PVC dah, Cikgu. Okey, paip PVC. Jawapan Fizi aku tulis paip PVC. Kita pergi seterusnya. Kenapa paip PVC? Murah sikit, Cikgu. Satu, jawapan dah betul, murah. Bila nak jawab untuk justifikasi, kita mesti ada perbandingan. Murah berbanding apa?
Murah berbanding paip keluli tahan karat. Macam tu cara dia jawab. Ya, cikgu. Murah berbanding okey, paip keluli Tahan karat, cikgu. ya. Fizi boleh masuk kelas saya, Fizi. Lepas ni Confirm saya akan A. jadi jurupaip, cikgu. Lepas ni, cikgu. Okey, begini Baik. cara jawab dia. Jangan kita fikir jawapan yang sangat kompleks, berbelit-belit sampai tak boleh jawab. Jawapan dia mudah. Okey? Okey. Kena ada alasan dia kenapa. Justifikasi maksudnya kita memberi alasan kenapa kita pilih itu berdasarkan apa? Mesti ada perbandingan. Paling mudah perbandingan. Berdasarkan mungkin dari segi harga, mungkin dari segi fizikal, kekuatan, macam tu. Faham. Mesti ada perbandingan dia. Dia tak boleh cakap sebab murah. Murah apa? Apa yang murah dia? Ini bukan moratorium. Ini murah. Faham, cikgu. Okey. Murah berbanding paip keluli. Ya. Okey. Kulit tangkarat Tahan karat. Okey, Fizi yang kedua. Kenapa? Saya rasa Kenapa pilih paip PVC? sebab kat rumah saya pakai benda tu, cikgu. Dia mudah diselenggara, cikgu. Jawapan betul. Tepat sekali. Ya. Mudah diselenggara. 5 markah di situ dah, cikgu ya. 4 markah, Fizi. 4 markah, cikgu. Ya. Okey, baik. Berbanding apa? Berbanding paip keluli tahan karat, cikgu. Walaupun sama tapi berbeza dari segi dia punya penyataan dia. Faham, cikgu. Berbanding paip keluli tahan karat. Jadi dekat sini dah 4 markah, Fizi. Campur satu jawapan PVC dah 5 markah. Okey. Faham, cikgu. Okey. Kita kena tengok markah. Bila 4 kita kena bagi jawapan yang bukan panjang, maksudnya dengan contoh ataupun perbandingan. Baru kita akan dapat. Ini dikatakan murah. 1. Perbandingan dia kulit tahan karat. Jadi dapat 2 markah dekat sini. Faham, cikgu. Faham Faham, cikgu. Jadi ingat calon atau murid-murid, soalan begini kadang-kadang bila kita bila keluar bentuk soalan cadangan, jangan tinggalkan kosong. Jawapan, pelbagai jawapan yang boleh dikemukakan, boleh diberi. Kalau tinggalkan kosong, sangat-sangat rugi. Satu kerugian. Okey, bahagian B ni. Okey. Seterusnya, lakarkan larian paip dari tangki. Wah, ni bahasa Inggeris ni kan. Simpanan air ke lekapan tersebut dalam bentuk lukisan isometri. Okey, seperti saya terangkan, isometri jadi kan. Baik, cikgu. Dia ada dua, satu lukisan skematik, satu lukisan isometri. Skematik kita nampak depan saja satu pandangan. Bahasa mudah, saya guna bahasa mudah. Kita Baik, nampak. baik, cikgu. Jadi, isometri bentuk dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Maknanya kita daripada atas kita nampak 3 ataupun 3 bahagian yang berbeza. Faham, cikgu. Okey, ini antara contoh jawapan dia. Kita boleh paip PVC, paip kulit tangkarat, paip poli. Okey, ini antara contoh cadangan jawapan dia. Paip PVC harga murah, mudah segera. Betul, PVC. Oh, ada, cikgu ya? Contoh antara dia. Okey. Kulit tangkarat boleh juga guna walaupun dia mahal. Boleh guna. Tak ada masalah. Itu dikatakan cadangan. Kita banyak duit, cadang duit paip mahal. Betul. Duit poket kosong, kita guna paip murah. Okey. Asal boleh guna, cikgu ya? Okey, ini contoh larian paip. Okey. Jadi, larian paip mudah. Jadi setiap larian paip ni dia akan ada markah dia. 5 markah katakan dia mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Oh, faham, cikgu. Kita dalam vocational kita nak faham konsep. Jangan salah konsep. Itu pas yang benda punya anchor dia ataupun dia tunjang dia. Kena faham konsep. Jadi tengok juga soalan, kalau katakan larian paip berserta bahan pepasang. Berserta bahan pepasang. Ini soalan tadi diminta hanya larian paip saja tanpa bahan pepasang. Tapi katakan berserta bahan pepasang, murid-murid kena lukis bahan pepasang, tambahkan contoh dia. Okey? Lepas tu mungkin ada kunci dekat sini. Yang paling penting bentuk isometri. Okey? Seterusnya, tengok contoh yang kedua. Okey, memahami aplikasi yang mana digabungkan sekali. Okey? Daripada modul 4 paip PVC. Tengok soalan dia. Raja Wan menunjukkan bilik mandi yang hendak dipasang pancuran mandian. Jadi ini pancuran mandian yang hendak dipasang. Berdasarkan Raja Wan, terangkan langkah kerja menyambung paip PVC dari kunci paip yang bertanda X ke pancuran mandian dari segi sedia sebelum kerja, menyambung paip dengan kerja akhir.
Okey. Kalau fizik yang dikatakan terbuka adalah 1 dengan 2. Yang ini mungkin teknikal. Faham cikgu? Okey. Jadi kalau sedia keluar kerja, apa Fizi akan buat? Persediaan. Ya, katakan Fizi nak betulkan paip rumah lah. Apa benda yang perlu buat? Kita kena sediakan peralatan dah cikgu. satu betul, satu markah. Senangnya. Mudah kalau kita fikir mudah, dia akan susah kalau kita fikir susah. Jadi, sediakan peralatan, bagi contoh dia, satu alat. Contoh dia mungkin perengkur paip ataupun spana, gergaji, satu alat saja. Tak perlu sampai 5, 6, walaupun dalam kerja ni mungkin memerlukan 6, 7 alat. Tapi contoh bagi satu saja alat. Faham cikgu? Sediakan peralatan seperti Spana. gergaji besi atau memotong paip besi. Satu markah. Faham cikgu? Jadi 2. Apa lagi Fizi? Contoh dia. Kita kena tutuplah punca air cikgu. Dah 2 markah, tutup punca air. Fizi memang bagus. 2 markah. Dekat sini dapat 2 markah. Tutup punca air. Kalau tak ada, teram, air keluar. Betul cikgu. Macam mana kita nak betulkan? Itu sebenarnya. Jadi, pendek kata, benda ni kena common sense ataupun benda umum yang kita kena tahu. Sini dia kata kita buka macam-macam jawapan kita boleh sediakan bahan seperti paip ni, macam-macam kita boleh buat. Okey? Jadi, kita pergi yang kedua. Sedia sebelum melakukan kerja menyambung paip. Jadi bila kita kata menyambung paip, dia akan pergi pada teknikal. Maksudnya ukur jarak. Mesti ada kerja, mesti ada barang dia. Apa ukur, kita guna apa? Ukur jarak paip ke paip pancuran median menggunakan pita ukur. Ada kerja. Kerja dia ukur. Guna apa? Pita ukur. Tanda paip. Jangan ada potong. Guna apa? Pensel. Ada kerja, ada alat. Dia jangan bila kata tanda paip, kita tergantung. Kita tak nak kerja tengah dia. Mesti ada kerja, langkah kerja. Bila langkah kerja tu, dia mesti ada bahan dia. Ya, bahan kerja dan juga bahan atau alat yang kita gunakan. Faham cikgu? Okey? Jadi, tengok. Ukur jarak, tanda, sambung paip, lilit pita, ketat sambungan guna je. Tengok ni. Ketat, guna spana. Okay? Tanda, guna pensel. Itu teknikal atau dia kita panggil bagaimana kita dapat markah penuh satu. Cikgu, sekiranya contohlah macam soalan kedua ni kan, kerja menyambung paip yang kita tulis ukur jarak aja, ukur jarak diameter tanpa kita tulis untuk pita mengukur menggunakan bahan. Kemungkinan kosong, tak dapat markah apa. Langsung tak ada markah cikgu. Dia tak menunjukkan kerja apa. Tak menunjukkan ke mana-mana. Kita kena rujuk kepada kerja dia. Kira kata ukur jarak apa? Dia mesti ada dia punya sambungan dia. Kita kata sama ada kita guna bahan ataupun guna alat. Kita jadikan di satu ayat yang penuh. Jadi kita kena lengkapkan satu... Sikit je, tak boleh panjang-panjang. Sikit saja. Faham cikgu? Okey? Okey, seterusnya. Kerja akhir. Macam ni Fiza lah. Kerja akhir dah siap kerja. Apa kena buat? Buka kunci balik. Tengok bocor tak bocor. Itu common sense yang kita akan lakukan macam biasa. Ini yang kadang-kadang murid ni terlepas pandang. Okey, kemas tempat kerja. Seterusnya, bahan yang digunakan. Kadang-kadang dalam soalan tu dah ada jawapan. Cuma murid ni kadang-kadang dia ni terlepas pandang. Okey? Macam soalan tadi kata, gunakan paip PVC. Dah tentu bahan dia satu paip PVC. Pancuran mandian. Dah tentu pula dia punya jawab dia dah tentu pula ada pancuran mandian sebagai dia punya bahan dia. Jadi jawapan tu memang dah ada. Kita tinggal nak cari saja dekat mana jawapan dia. Itu tip yang seterusnya. Cari jawapan dia. Kalau susah sangat, cari dalam tu mesti ada jawapan. Yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Boleh faham Fizi? Faham cikgu. Fizi bagus. Boleh jawab. Boleh masuk kelas saya. Itulah dia. Okay. Kita harapkan apa yang Cikgu Hasbullah terangkan kepada semua calon-calon SPM kita dapat kita fahami. Abang Fizi pun faham. Apatah lagi kawan-kawan yang mengambil kertas ini. Okey. Yang paling penting sekali, setiap langkah kerja perlu dimulakan dengan kata kerja. Pernyataan langkah kerja perlu ada kerja yang dilakukan berserta bahan atau alatan yang digunakan, dan jawapan ada yang terbuka dan juga terhad. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dah kembali menonton Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Hasbullah daripada SMK Klebang Melaka. Ya, Okey, Cikgu, ni nak tanya Cikgu lah antara kesilapan yang selalulah calon-calon SPM dilakukan, Cikgu, semasa menjawab, Cikgu. Okey. Baik, Fizi. Baik, Cikgu. Fizi kena faham, kesilapan dengan kesalahan dua benda berbeza. Salah. Silap ni betul tapi tersilap. Itu kena bezakan kesilapan dengan kesalahan. Ini bukan salah, dia silap. Baik, Cikgu. Silakan, Cikgu. Jadi kita tengok. Apa kesilapan umum yang biasa dilakukan oleh murid-murid? Okey, biasanya sekolah saya lah. Saya berdasarkan sekolah saya, analisis sekolah saya lah. Okey. Biasanya kesilapan umum yang dilakukan oleh calon adalah paling besar ialah salah tafsir arahan. Itu paling umum. Okey. Yang kedua, jawapan tidak lengkap. Kesilapan ni. Saya tak cakap kesalahan, saya cakap kesilapan. Yang ketiga, cuai. Baik. 1 dan 2, salah tafsir arahan dengan jawapan tak lengkap, saya akan terangkan sebentar lagi. Cuai ni dia pelbagai banyak. Ada pelbagai kategori, Fizi. Contoh dia paling mudah. Calon jawab soalan 1, soalan 2. Tengok soalan 3, susah lah. Pergi sebelah. Soalan 4, susah. Pergi soalan 5. Jawab 6 sampai habis. Tiba-tiba masa tak cukup. Masa tak cukup, tak sempat nak semak. Jadi, 2 soalan dah tertinggal. Faham. Itu istilah cuai. Jadi cuai. Kadang-kadang apa? Masa tak cukup ataupun terlalu lama menghabiskan masa pada satu soalan. Ingat calon, untuk murid-murid yang mengambil peperiksaan, pastikan masa yang diperuntukkan tu gunakan sebaik yang mungkin. Mungkin satu soalan dia boleh digunakan 3 minit ataupun 4 minit. Jangan lebih daripada tu. Baik. Kenapa? Sebab nanti untuk bahagian B dia lagi sukar lagi untuk kita untuk menggunakan masa yang lebih. Jadi itu maksimum 3 minit ke 4 minit. 3 minit. Ya? Okey. Baik, Cikgu. Seterusnya kita akan pergi macam mana bentuk atau kesilapan calon. Yang pertama, salah tafsir arahan. Baik, Fizi. Arahan dia apa, Fizi? Tulis A, B, C, D dan E. Andai kata saya tulis, ada saya murid tulis ni okey, ni A, ni B, C, D, E. Betul salah? Saya rasa betul, Cikgu. A, B, C, D, E. Arahan ni apa? Menulis A, B, C dan E. Huruf besar, huruf kecil? Huruf besar, Cikgu. Jadi kecil ikut arahan ke tak? Oh, tak ikut arahan. Walaupun faham. betul. Walaupun betul, tapi arahannya A, B, C, D dan E huruf besar. Sama juga kalau ditulis 1, 3, 4, 2, 5. Walaupun jawapan dia ataupun langkah kerja betul, tapi dia tulis 1, 2, 3. Dia tak gunakan A, B, C. Salah. Itu silap dia. Oh, jadi kalau contohlah, Cikgu, ada yang jawab macam ni, adakah markah dikira ataupun tidak, Cikgu? Sedangkan jawapan dia betul. Kemungkinan tidak dikira. Kemungkinan saya kata. Kemungkinan tidak. Kenapa? Tidak mengikut arahan. Kita kata salah tafsir arahan. Yang kedua, contoh dia sekali lagi. Tuliskan betul, salah. Saya bagi contoh. Betul, salah, betul, salah. Katakan ini semua ni betul. Boleh bagi markah ke tak? Saya rasa tak boleh, Cikgu. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia kena tuliskan, bukan tanda, Cikgu. Maknanya Fizi dah faham. Ya. Ingat murid-murid, baca arahan betul, salah. Kadang-kadang ini terlepas pandang. Memang betul, semua ni betul. Tapi sebabkan excited sangat, dia terlupa tulis. Melainkan kalau arahan dia kata, ini, kau boleh diguna. Faham, Cikgu? Ni silap. Kesilapan umum calon. Ni saya berdasarkan sekolah saya kan. Oh, ni SMK Klebang besar, SMK Cikgu, Klebang besar. Biasa buat macam ni. Faham, Cikgu? Okey. Pergi kepada tengok contoh lain. Contoh lain, kesilapan calon jawapan tidak lengkap. Okey. Tengok Fizi. Andai kata yang ini. Okey? Jawapan dia menghentikan pengaliran air. Murid tulis menghentikan
Oh, macam doktor tulisan ni. Pengaliran Air. okey. Air tak ada. Boleh terima ke tak terima walaupun betul? Tak boleh cikgu. Sebab Sebab kita perlu salin cikgu. ya, pasal apa? Salin. Tertinggal satu walaupun walaupun 90 darjah. Dia akan jadi Pun tak dikira cikgu. kemungkinan tidak akan dikira. Dengar tu kawan-kawan. Pastikan. Praktikan. Ini pasal kenapa? Sebab soalan dia telah diberi. Dia ada fungsi dia. Jadi tak ada isu tertinggal. Baik cikgu. Benda dah ada. Kecuali kalau macam tadi saya beri contoh soalan tuliskan. Itu tak ada masalah. Aha. Dia boleh macam tulis mungkin tertinggal tak ada masalah. Kita boleh kita ambil maklum lagi. Tapi kalau kes macam ni tak boleh. Okey. Sama juga macam kes ni. Okey, yang kes ni pun sama juga tertinggal. Okey. Dia tertinggal pipe. Macam ni ini tertinggal. Itu biasa lah. Rugi lah ini saya kata kesilapan umum. Rugi makkah lah. Dia akan rugi makkah kat situ. Walaupun betul. Tapi rugi makkah. Okey. Seterusnya. Yang ni kes berbeza. Ini kes yang tadi saya bagi tahu. Yang ini kalau kes ni kalau tertinggal ayat atau perkataan, automatik bahagian tu akan salah satu. Tapi dalam kes ini tulislah macam mana tak ada masalah. Okay? Dia tak ada masalah. Dia terbuka cikgu. Okey. Jadi ini contohnya, saya bagi contoh bahagian B, persediaan sebelum melakukan kerja. Contoh jawapan Ini contoh yang saya buat. Baik cikgu. Okey. Sediakan alatan dan bahan. Dia bukan salah, dia betul. Tapi dia kesilapan dia digabungkan. Dia sepatutnya satu kerja, satu ayat. Yang ini digabungkan, dia akan dua jadi satu kerja jadi dalam dua kerja dalam satu ayat. Jadi dia kena pecahkan. Sepatutnya sediakan alatan seperti sekian-sekian. Yang kedua, sediakan bahan sekian. Jadi kes macam ni kita kena tengok dan pastikan cuba kurangkan perkataan dan. Satu kerja, satu ayat. Dan tak nak dan. Kita bukan buat karangan Betul. Kita nak langkah kerja video. Pastikan elakkan daripada menggunakan dan dalam setiap langkah kerja. Baik, terima kasih Cikgu Hasbullah atas penerangan. Kita harapkan kesilapan-kesilapan ini tidak dilakukan oleh calon-calon SPM 2021. Baik Cikgu, rumusan Cikgu secara ringkasnya kepada semua calon-calon SPM kita. Okey. Secara umumnya calon-calon untuk SPM 2021 pastikan baca arahan dengan betul, fahamkan arahan, jangan salah faham. Bila kita salah faham, akan ada masalah, kita akan hilang markah di situ. Baik, terima kasih Cikgu Hasbullah. Selamat berjaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Terus layan Didik TV KPM, sukses SPM 2021 pecutan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berjaya.